Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini saya ingin bincangkan tentang 10 kartun ataupun anime yang membuatkan kita rasa kita dah tua edisi Astro Ceria. So dalam video kita pada kali ini saya akan bincangkan tentang kartun-kartun ataupun anime yang telah dimainkan di Astro Ceria untuk kita-kita aja. Masa zaman kita muda-muda dululah ataupun zaman kita kecil-kecil dulu, yang mana telah pun berlalu hampir 10 tahun ataupun bahkan lebih daripada 10 tahun. So tanpa mengakhirkan masa lagi guys, kartun yang pertama yang membuatkan kita rasa kita dah tua apabila kita borak balik tentang kartun ni tak lain tak bukan adalah satu kartun yang sangat terkenal di Astro Ceria, iaitu Kampung Boy. Yang mana Kampung Boy ni merupakan satu kartun yang dihasilkan oleh Lat, karya Lat. Di mana Kampung Boy ni adalah satu cerita kartun pula dah. Di mana Kampung Boy ni adalah satu cerita kartun yang menceritakan kepada kita tentang seorang budak kampung yang bernama Mat, yang hidup di kampung bersama dengan bapa dia yang sentiasa suka buat inovasi, kemudian bersama-sama dengan kawan dia iaitu Botak. Bukan kawan dia Botak tak ada rambut, tapi kawan dia Bo dan Tak. Dan beberapa kisah lah tentang Mat ni, tentang dia pergi sekolah, tentang dia minat dengan binatang-binatang dan macam-macam cerita dalam cerita Kampung Boy ni. Yang mana bila kita ingat balik tentang Kampung Boy ni telah berkata, saya rasa saya ingat saya tengok dulu tahun 2009, 2010 macam tu kan. So dah lepas 10 tahun dah pun. Sampai tahun ni 10 tahun dah berlalu. Maknanya bila kita ingat balik pasal Kampung Boy ni, kita rasa macam kita ni dah tua lah sebenarnya kan. Kartun kedua yang membuatkan kita rasa kita dah tua apabila kita tengok kat Astro Ceria dulu, tak lain tak bukan adalah Hagemaru. Hagemaru Hakeda, ya betul. Hagemaru ni merupakan sebuah cerita yang menceritakan tentang seorang budak kecil yang dia selalu dengki dengan kawan dia yang bernama Kondo tu kan. Yang mana semua Kondo ada tu dia akan balik, mak Kondo ada ni dia pun nak juga. Kemudian menceritakan tentang kehidupan dia yang orang kata kedekut lah family dia ni. Hagemaru pun kedekut, bapak dia pun kedekut, mak dia pun kedekut kan. Kemudian menceritakan tentang macam mana dia dekat sekolah, dia lari-lari lewat, sempat, tak sempat, sempat, tak sempat. Rasa tak tahu nanti bagi tahu cikgu. Memang sangat-sangat nostalgia kita kata bila borak tentang Hagemaru ni. Bahkan saya ingat antara part yang saya tunggu adalah 10 perangai pelik minggu ini, yang diceritakan oleh Atuk Tonarida tu lah kan. So cerita ni memang betul-betul nostalgia kata bila ingat pasal Hagemaru ni balik kan. Tapi Hagemaru ni dalam dia punya orang kata, dia punya cerita yang cerita pasal kedekut lah, cerita pasal lambat ke sekolah lah, cerita pasal dengki ni lah, tetap ada pengajaran juga dalam cerita Hagemaru ni. Yang mana pengajaran dalam cerita Hagemaru ni adalah kartun seterusnya pula yang menyebabkan kita ingat yang kita telah pun semakin tua, tak lain tak bukan adalah tak adalah. Saya gurau je. Antara pengajaran yang kita dapat belajar daripada Hagemaru ni adalah kita mestilah bersyukur dengan apa yang kita ada. Contoh macam Hagemaru, bila dia nak mainan yang setanding dengan Kondo ke, bila dia nak apa-apa ke, walaupun mak dia tak boleh bagi sehebat Kondo, tapi bila dapat tu, dia tetaplah main juga benda tu kan. Walaupun kadang-kadang tu dia main sambil sedih. Dan Hagemaru ni ada satu episod saya ingat yang dicintakan alam sekitar, yang dia jaga pokok tu kan. Yang mana cerita pasal bumi dah hancur semualah sekali bumi bercantum balik sebab adanya seorang yang penyayang macam Hagemaru ni lah. So tu antara pengajaran cerita Hagemaru, kita mestilah mencintai alam sekitar. Kita mestilah mencintai lah bumi kita ni, okay? So please save our earth. Kita mestilah mencintailah kita punya bumi kita ni supaya kekal untuk masa-masa akan datang kan. Dan kartun seterusnya pula yang membuatkan kita rasa kita dah tua, yang dekat Astro Ceria, yang ketiga tak lain tak bukan adalah Thomas and Friends. Thomas and Friends ni menceritakan tentang kepala kereta api. Kepala kereta api yang boleh bercakap, yang melakukan tugasan dengan dia punya kawan-kawan yang lain. Yang mana Thomas ni warna biru, lepas tu ada kereta api warna hijau, ada kereta api warna merah. Yang kereta api warna merah warna hijau ni saya pun tak ingat dah nama dia apa. Tapi yang pastinya kita mesti ingat sekali adalah Thomas and his friend lah. Thomas tu sendirilah yang kita ingat kan. Yang mana Thomas tu kadang-kadang bila dia cakap suara ada, mulut tak gerak pun. Tapi mata dia punya ekspresi tu memainkan peranan penting lah. Tapi bila kita tengok balik, memang Thomas and Friends ni kita rasa macam oh Allahu Akbar, dulu masa aku tengok ni budak-budak kan. Bila kita tengok balik tu, macam mana dulu aku boleh layan kata Thomas and Friends ni. Tapi itulah antara orang kata nostalgiknya zaman dulu-dulu yang dimainkan di Astro Ceria, iaitu Thomas and Friends. Seterusnya pula, tak lari jauh dengan Thomas and Friends ni, kartun seterusnya, kartun yang keempat adalah Bob the Builder. Bob the Builder ni sebenarnya kalau kita tengok cerita dia ni lebih kurang macam Handyman ni lah saya rasa. Bob the Builder ni dia dengan kawan-kawan dia membina-bina macam tu lah saya rasa kan. Sebab saya pun pasal Bob the Builder ni saya ingat masa tu saya tengok, saya tahu suka-suka je.
Saya pun tak ingat lah jalan cerita dia sampai nak fokus apa dia punya plot semua tu kan. Tapi bila sebut pasal bodybuilder ni, kita ingat lah bahawa kita zaman kecil-kecil dulu ni antara peneman-peneman kita lah apabila kita ditenggalkan di depan kaca TV. So bodybuilder ni memang nostalgic lah kan. Seterusnya ni memang betul-betul legend lah. Saya boleh kata siapa yang tengok Astro Ceria dulu-dulu masa zaman 2007, 2008 tu kan, memang dinanti-nantikan lah kartun ni. Boleh kita kata semua orang bayangkan untuk dapat kuasa yang ada dalam kartun ni. Dan watak utama dalam kartun ni pun merupakan adaptasi daripada watak sebenar di dunia nyata, iaitu tak lain tak bukan adalah Jackie Chan The Adventure. Oi, Jackie Chan The Adventure ni memang macam ni. Memang saya kalau boleh semua azimat yang ada dalam Jackie Chan The Adventure tu saya nak Lepas tu dengan dia punya atuk, dia punya bapak saudara dia yang pegang ikan buntal yang siap boleh buat power dengan ikan buntal tu. Memang kalau kita tengok, memang kita ingat balik zaman kecil-kecil kita dulu. So saya bayang dulu Azimat Arnab tu kalau ada, saya boleh lari laju. Lagi-lagi kalau Azimat Naga tu, memang semua orang nak Azimat Naga tu. Siapa masa kecil-kecil dulu kalau tengok Jackie Chan ni tak nak Azimat Naga kan? Tapi bila kita ingat balik, kita kena sedar lah sekarang ni bahawa kita sebenarnya dah tua lah kita ni kan. Bila dulu-dulu tu dalam 10 tahun lepas kita layan cerita tu kan, sekarang ni kita dah besar. Tapi masih kalau Azimat Naga tu ada, kalau siapa-siapa tahu boleh bagi kat saya. Sebab saya nak yang Azimat Naga boleh dapat power naga tu. Tu Azimat paling hebat tu kan. Seterusnya kita bergerak kepada anime yang memang kita rasa, anime yang memang saya rasa dimainkan dalam tahun 2010, 2011 macam tu dekat di Astro Ceria kan. Saya memang tunggu lah. Kadang-kadang tu pukul 1 pagi, kalau ada siaran pukul 1 pagi pun saya tunggu depan Astro Ceria tu untuk tengok anime tu. Tak lain tak bukan adalah Detective Conan. Memang kita tahu lah Detective Conan ni memang saya punya favourite daripada kecil-kecil dulu lagi. Memang saya tunggu malam ni episod misteri pasal apa pula. Malam ni episod misteri pasal apa pula. Lagi-lagi kalau episod yang ada kemunculan Kaito Kid kan, memang ternanti-nanti lah depan TV tu. Kadang-kadang sampai beribut kau. Kadang-kadang sampai berebut remote dengan adik-beradik tu semata-mata nak tengok Detective Conan kan. Aku nak remote, aku nak tengok cerita ni. Kau jangan kacau aku. Itu kenangan masa kecil-kecil dulu kan. Anime seterusnya pula yang dimainkan di Astro Ceria yang masa kecil-kecil dulu ataupun masa zaman dulu-dulu yang menyebabkan kita rasa kita dah tua bila kita ingat balik adalah Master Man, Kinniku Mantaro. Master Man ni, kalau siapa-siapa yang pernah tengok Master Man ni memang korang ingat watak utama dia Kinniku Mantaro. Move paling saya suka dalam Master Man ni adalah Kinniku Buster. Kinniku Buster ni tak pernah ada orang boleh patahkan kecuali Kevin Mas. Kevin Mas punya watak ni memang boleh katakan ramai peminat lah. Lagi-lagi saya rasa kalau geger-geger lah perempuan-perempuan yang tengok cerita Kinniku Mantaro ni, tengok Master Man ni, mesti minat dekat Kevin Mas punya. Saya rasa populariti Kevin Mas ni pun lebih tinggi daripada populariti Kinniku Mantaro sendiri kan. Tapi Kinniku Mantaro ni apa yang misteri pasal dia adalah wajah sebenar dia tu. Kadang-kadang ada juga scene yang dia nak buka topeng yang sebenarnya kat bawah topeng tu muka dia saya rasa handsome sebenarnya kan. Tapi yang kita nampak yang bibir besar, yang ada macam tanduk tromel tu sebenarnya hanyalah dia punya topeng sahaja. Jadi itulah cerita tentang Master Man serba sedikit. Seterusnya cerita yang saya ingat pula yang dimainkan di Astro Ceria masa kita kecil-kecil dulu yang sangat nostalgic, yang kalau korang ingat kan, adalah One Piece lah. One Piece ni saya ingat masa tu saya tengah tunggu nak tengok Kinniku Mantaro lah kan. Saya selalu petang-petang nak dekat maghrib lepas main-main kat luar kan, kita masuk, saya akan duduk kat Astro Ceria untuk kita tengok Master Man ni. So ada satu episod Master Man ni, masa tu saya ingat dia tengah lawan dengan Kevin Mas, yang Kevin Mas patahkan dia punya Kinniku Buster tu kan. Tiba-tiba esoknya bila saya tunggu depan Astro Ceria, Master Man tak ditayangkan. Tiba-tiba ada satu cerita yang bertajuk One Piece. Itulah first time saya tengok One Piece. Masa tu 2000 berapa kan, 2008 ke 2009. Masa 2010 ke. Banyak pula kan. Jadi dari situ saya mulalah start tengok anime series One Piece ni yang ditayangkan di Astro Ceria. Masa tu memang ada dub bahasa Melayu punya lah, dubbing bahasa Melayu punya. So kita tengok pada mula-mula episod yang ditayangkan di Astro Ceria ni, memang saya follow daripada mula-mula Luffy keluar daripada bekas yang apa bekas tu dipanggil Allahu, yang dia mula-mula naik kapal Alvida, dia jumpa dengan Kobe tu kan. Bekas letak minuman, bekas letak barang-barang tu dipanggil apa tong tu lah kan, tong tu Sampailah last kali saya ingat yang ditayangkan dekat Astro Ceria ni adalah episod bila diorang nak sampai Grand Line, dekat yang mana dia berjumpa dengan Apis yang diselamatkan naga warna hijau tu. Itulah saya ingat saya tengok One Piece dekat Astro Ceria. Lepas tu dah tak ada ditayangkan lah. Saya rasa
Kalau ada pun ulang-ulang episod yang sama kan. So saya tak pastilah kalau ada yang lain, kalau korang perasan lah, nanti korang boleh share komen di bawah kan. Tapi memang nostalgia lah bila kita ingat balik masa tu zaman kecil-kecil kan, kita tunggu depan TV semata-mata untuk tengok One Piece dekat Astro Ceria. Bagi yang seterusnya pula adalah Doraemon. Doraemon ni tak payah cakap lah. Hujung-hujung minggu memang kita akan tunggu apabila Astro Ceria nak pasangkan movie-movie pasal Doraemon. Macam-macam movie pasal Doraemon ni saya ingat dulu saya tengok kat Astro Ceria ni. Movie yang dalam laut lah, movie yang dekat atas awan lah, movie yang tu lah, movie yang ni. Banyak memang banyak movie pasal Doraemon yang disiarkan di Astro Ceria. Dan saya yakin bukan saya seorang yang tunggu, korang-korang yang tengah tengok ni pun mesti tengah tunggu punya kan. So kalau korang perasan lah, sebenarnya dah beberapa tahun dah pun berlalu, dah hampir 10 tahun dah benda-benda tu berlalu. Tapi sampai sekarang pun masih lagi ada Doraemon dimainkan dekat Astro Ceria tu. Akhir sekali kartun yang membuatkan kita rasa kita dah tua tak lain tak bukan adalah Ninja Boy. Yang mana pasal Ninja Boy ni menceritakan tentang 3 orang ninja lah kan. Itulah yang mana salah seorang ni yang nama Rantaro tu kalau tak silap saya. Yang lain-lain tu saya dah tak ingat sangat nama diorang. Tapi Ninja Boy ni menceritakan tentang kehidupan diorang, macam mana diorang belajar ninja lah. Lepas tu ada juga beberapa bingsi yang diorang ikut. Tapi cerita Ninja Boy ni agak lawak juga sebenarnya bagi saya kan. Tapi inilah antara cerita-cerita yang kita tunggu-tunggukan untuk tengok beberapa tahun yang lalu. Masa kita kecil-kecil dulu, boleh dikatakan masa kita budak-budak. Memang masa kita, orang kata, berumur setahun jagung baru. Muda sangat tu kan. Tapi masa tu memang kita kecil-kecil lagi lah. Masih lagi budak hingusan. Masa tu hingus pun tak kering lagi dekat hidung. Boleh dicakapkan macam tu lah kan. So jadi inilah antara beberapa cerita daripada Astro Ceria yang mana kalau kita imbas balik menyebabkan kita ingat bahawa kita ni dah tua. Yang mana saya rasa generasi-generasi baru ni tak tahu pun ada beberapa cerita ni. Contoh macam Master Man ke, Jackie Chan Adventure ke, ataupun macam One Piece ke kan. Generasi-generasi baru ni tak perasan pun yang ada sebenarnya kita tu kat Astro Ceria satu masa dahulu. Jadi itulah perkongsian daripada saya untuk 10 cerita yang menyebabkan kita rasa kita dah tua edisi Astro Ceria. Jadi dalam banyak-banyak cerita kartun ataupun anime yang kita kongsi ni, bagi korang mana yang sangat-sangat nostalgik lah, dan mana yang menyebabkan bila korang ingat tu rasa macam dah tua dah aku sebenarnya. So korang boleh share pendapat korang ataupun boleh share cerita korang dekat ruangan komen di bawah lah. Terima kasih kepada yang sudi menonton. Kalau video ni mendapat banyak tontonan dan kalau ramai yang berminat dengan video ni, maknanya dapat sambutan kan. InsyaAllah kita akan buat lagi tentang cerita-cerita yang menyebabkan kita rasa dah tua ni, ataupun cerita-cerita yang nostalgik ni bagi edisi lain pula. Kalau dalam hari ni edisi Astro Ceria, nanti kita akan bincangkan pasal edisi TV9 pula, pasal edisi TV3, pasal edisi Cartoon Network, Disney Channel, Nickelodeon dan sebagainya. Kalau video ni dapat sambutan lah. Jadi pada yang dah menonton dan pada korang-korang yang rasa benda ni menyentuh kenangan lah, nostalgik bagi korang, perkongsian kali ni, korang boleh tekan butang like dan jangan lupa untuk tekan butang share. Dan bagi mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe di bawah. Kita sedang menuju kepada 5k guys, insyaAllah road to 5k. So terima kasih kepada yang sudi menonton. See you in next video.